Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu, ada setakat ini baru ada 19 orang. Baiklah, kita akan mulakan. Okay, so untuk hari ini kita akan buat ulang kaji tajuk kebarangkalian. Okay, bab 9. Okay, semua dah bersedia dengan buku teks sebagai rujukan buku teks. Okey, kita nak ingat semula macam mana nak menyelesaikan soalan kebarangkalian. Kita akan tengok contoh ini dahulu, kemudian kita akan buat soalan lah. Okey, so kat sini contoh dia, sebiji dadu adil di lambung 2 kali berturut-turut. Jika uji kaji ini dijalankan sebanyak 540 kali, berapa kalikah sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna akan diperoleh? Okey, bila nak menyelesaikan soalan macam ni, yang pertama sekali kita kena faham dulu masalah yang diberikan. Okey, sekarang ni kita memahami masalah dia. Dia nak lambungkan sebiji dadu, okey, 2 kali. Okay, 2 kali jika uji kaji ini dijalankan sebanyak 540 kali, bermaksud dia baling sebanyak 540 kali. Bila dilambungkan sebanyak 450 kali, kita pertama sekali memahami masalah. Okey, macam mana pertama, peristiwa ini adalah peristiwa bergabung tak bersandar. Kenapa tak bersandar? Kenapa tak bersandar? Ada siapa boleh respon? Kenapa tak bersandar? Peristiwa ini tak bersandar kerana dia tak melibatkan, dia tak bergantung dia punya keputusan yang kedua tak bergantung kepada keputusan yang pertama. Okey, dia dua-dua adalah asing. Jadi dia adalah peristiwa tak bersandar. Okey, nombor kuasa 2 sempurna. Dia kata nak sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna. Jadi kita kena kenal apakah nombor kuasa 2 sempurna yang ada pada dadu. Jadi nombor kuasa kedua sempurna dia adalah 1 dan 4. Okey, sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna. Okey, jadi kita tahu kalau kita buat dalam bentuk gambar rajah pokok okey, kita semua dah belajar yang ni semua, gambar rajah pokok. Okey, untuk lambungan yang pertama, mungkin kita akan dapat K ini mewakili nombor kuasa 2 sempurna. K prime adalah bukan nombor kuasa 2 sempurna. Okey, jadi kebarangkalian dia adalah 1/3. Kenapa 1/3? Sebab nombor yang bukan kuasa 2 sempurna ada, kebarangkalian dia ada 1 lah. Okey, daripada 3. Okey, so kat sini kita akan dapat, okey, ini ialah gambar rajah pokok dia. Cuba tengok. Okey, fahamkan. Buku teks masing-masing pun ada. Boleh rujuk buku teks. Okey. Okey, kemudian bila kita nak selesaikan dia, kita nak sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna diperoleh. Okey, kalau sekurang-kurangnya 1, maknanya boleh lebih. Okey, boleh lebih. Jadi kat situ kita mungkin ambil yang pertama, mungkin kita boleh ambil KK, iaitu nombor kuasa 2 sempurna yang ini. Okey, 2 adalah nombor kuasa 2 sempurna. Atau kita boleh ambil satu nombor kuasa 2 sempurna, satu lagi bukan. Okey, sama juga yang ini, satu bukan, satu lagi nombor kuasa 2 sempurna. Jadi kita ada 3 kemungkinan. Jadi kat sini nak cari kebarangkalian dia, 1/3 darab 1/3 tambah dengan 1/3 darab 2/3 tambah dengan 2/3 darab 1/3. Okey, ini. Kemudian selesaikan dapat 5/9. Okey, tapi dia tanya baling uji kaji ini dijalankan sebanyak 540 kali. Jadi bermaksud kita kena darab dengan 540. Okey, so dapat 300. Okey, tengok soalan yang pertama dahulu. Okey, cuba baca soalan yang pertama. Kajian tentang jantina anak terhadap 16,000 keluarga yang mempunyai 2 orang anak telah dijalankan.
anggarkan bilangan keluarga yang mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak lelaki dalam kajian tersebut. Okey? Macam mana? Kita kena kenal pasti dulu. Okey? Kenal pasti. Okey, soal kita tengok Dia kata kajian tentang jantina anak. Okey, ada 16,000 keluarga. Okey, ada 16,000 keluarga yang mempunyai 2 orang anak telah dijalankan. Okey, anggarkan bilangan keluarga yang mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak lelaki dalam kajian tersebut. Okey, kita tahu kita boleh bina gambar ajar pokok daripada yang diberi. Dia nak 2 orang anak. Okey, so anak yang pertama kemungkinan lelaki, kemungkinan perempuan. Okey. So ini anak yang pertama. Okey, anak yang kedua juga sama. Mungkin lelaki, mungkin perempuan. Mungkin lelaki, mungkin perempuan. Okey, itu adalah dia punya gambar ajar pokok. Okey, apa kebarangkalian dia? Kebarangkalian untuk lelaki adalah berapa? Siapa tahu berapa kebarangkalian untuk lelaki? Ada yang boleh respon? Berapa kebarangkalian untuk lelaki? 1/2. Okey, Insyirah respon 1/2 1/2. Kebarangkalian perempuan juga sama 1/2 juga. Okey. Lelaki yang ini pun samalah 1/2, ini 1/2, 1/2, 1/2. Okey. Jadi kat sini dia kata dia nak anggarkan bilangan keluarga yang mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak lelaki. Okay, dia nak sekurang-kurangnya seorang bermaksud 2 pun boleh. Okay. Okay, kita tengok kalau dia kata sekurang-kurangnya seorang maknanya 2 pun boleh. Okay, jadi kita boleh ambil yang ada 2 lelaki atau ini lelaki-lelaki. Okay. Yang ini lelaki perempuan. Yang ini adalah perempuan lelaki. Yang ini perempuan-perempuan. Jadi kita akan ambil lelaki-lelaki, lelaki perempuan dan perempuan lelaki. Jadi apakah kebarangkalian dia? Okey, kebarangkalian dia adalah 1/2 darab 1/2. So 1/2 darab 1/2. Okey, tambah dengan 1/2 darab 1/2. Tambah lagi dengan 1/2 darab 1/2. Okey. Kemudian kita kena selesaikanlah. Siapa dah dapat jawapan? Aizat, 3/4. Betul? 3/4? Ada yang dapat jawapan lain? Okey, so kita kira. So kat sini dapat 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4. So dapat 3/4. Itu adalah kebarangkalian untuk dapat sekurang-kurangnya seorang anak lelaki. Tapi kita kembali kepada soalan dia. Dia kata kajiannya adalah terhadap 16,000 keluarga. Jadi 3/4 mesti didarabkan dengan 16,000. Okay. So kat sini kita akan dapat berapa? 12,000. Okay, kita akan dapat 12,000. Boleh? Ada persoalan? Ada sesiapa nak tanya? Sebelum kita pergi kepada soalan seterusnya. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Okay, kita tengok soalan yang kedua. Okay, tengok soalan kedua. Soalan kedua ada dalam buku teks awak. Boleh rujuk buku teks masing-masing. Ya, kalau nak tengok dekat sini pun boleh. Okay, sebuah kotak mengandungi 3 batang pen. Okay, 3 batang pen kuning, 5 batang pen merah dan sebatang pen hitam. Okay, 2 batang pen dipilih secara rawak dari kotak. Hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua batang pen yang dipilih berwarna sama. Okay, dia nak yang berwarna sama. Pertama sekali kita kena fahamkan dulu. Okay, dia kata dalam kotak tu ada 3 batang pen kuning. Jadi kita tulis kat situ. Kuning ada 3. Okay, 5 batang pen merah. So merah ada 5. Okay, sebatang pen hitam. Okay, hitam ada 1.
Okey, jadi kita kena buat gambar rajah pokok supaya lebih faham lah. Okey, ini jumlah dia ada berapa? Jumlah dia ada 9. Okey, jadi bila kita nak pilih dua batang pen dipilih secara rawak dari kotak, okey, kita buat gambar rajah pokok. Okey, kita ada 3, okey, pecah kepada 3. Okey, kuning, merah, hitam. Okey, kuning ada berapa? Ada 3 kan? So 3/9. Merah 5/9. Hitam ada 1 saja, so 1/9. Okey, kemudian ini untuk pen yang pertama dipilih, kemudian pen kedua pun sama. Kita pecah kepada 3, pecah kepada 3, pecah kepada 3. Okey, sama juga kuning, merah, hitam, kuning, merah, hitam, kuning, merah, hitam. Okey, apa kebarangkalian untuk kuning? Di sini kita kena tahu yang ini adalah peristiwa bersandar. Adik kat sini kita tengok. Okey, kat sini untuk K, sini kita dah ambil 1. Okey, asalnya dia ada 3. Kita dah ambil 1 kat sini. So pen kuning yang tinggal adalah 2. So kat sini kebarangkalian dia adalah 2/8. Kenapa per 8? Sebab 1 dah ambil. Okay, so 9 akan jadi 8. Okay, boleh Kemudian okay, kemudian dekat sini merah. Okay, merah masih sama sebab untuk ranting yang ini kita ambil kuning. Okay, jadi hanya kuning yang berubah jadi 2. Asalnya 3 jadi 2. Okay, bilangan dia akan berubah jadi 8. Kat sini juga sama. Tapi merah tak berubah, tetap 5. Bilangan dia berubah jadi 8. Okay, hitam pun sama. Okay, dia tak berubah, dia tetap 1 tapi 1/8. Okay, untuk yang ranting yang ini, yang kita ambil mula-mula adalah merah, bermaksud merah yang akan berkurang. So merah daripada 5 akan jadi 4. 4/8. Tapi kuning masih sama, 3 juga. 3/8. Okay, hitam pun sama, 1/8. Okay, yang ini hitam kita ambil. So kalau hitam dah ambil, hitam dia 1. Kalau dah ambil bermaksud kat sini kosong, tak ada. Okay, hitam dah tak ada. Tapi kuning dengan merah masih juga sama, iaitu 3/8, 5/8. Okay, itu adalah gambar rajah pokok kita. Okay, ada sesiapa nak tanya untuk gambar rajah pokok? Tak ada Okay, kalau tak ada, kita teruskan. Okay, dia nak tanya apa tadi soalan dia? Kita tengok soalan balik. Hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua batang pen yang dipilih berwarna sama. Okay, kalau berwarna sama, maknanya kuning-kuning. Okay, yang ini kuning merah. Okay, ini adalah kuning hitam. Ini kuning-kuning, merah kuning. Okay, ini merah-merah, merah hitam. Okay, hitam kuning, hitam merah. Ini tak ada. Okay, jadi kat situ dia nak warna sama, kita akan ambil kuning-kuning dengan merah-merah. Okay, jadi ikut saja ranting dia. So 3/9 darab dengan 2/8. Okay, tambah yang merah pula 5/9 darab dengan 4/8. Okay, cuba kira. Dapat berapa? 13/36. Okay, ada jawapan lain? 13/36. Ada yang respon? Lain-lain lagi? Kita darab kat sini. Siapa yang masih belum dapat? 3 darab 2. 6 per dengan 9 darab 8. Berapa 9 darab 8? 72. Okay, tambah dengan 5 darab 4. Okay, 20/72. So, akan dapat 26/72. Kecilkan jadi 13/36.
Okey, ini jawapan dia. Kita akan dapat. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey, Jonathan suka menyaksikan matahari terbenam di tepi pantai. Jonathan mempunyai dua pilihan, sama ada menginap di Pantai Jati atau Pantai Cengal selama 2 hari. Kebarangkalian hujan di Pantai Jati pada setiap petang ialah 19/25. Kebarangkalian hujan turun di Pantai Cengal pula bergantung pada hari sebelumnya. Jika hari sebelumnya tidak hujan, maka kebarangkalian hujan pada petang itu ialah 5/7. Jika hari sebelumnya hujan, maka kebarangkalian hujan pada petang itu ialah 2/5. Okey, jika cuaca cerah di kedua-dua pantai pada hari sebelum Jonathan bertolak, pantai yang manakah patut dipilih oleh Jonathan supaya dia dapat menyaksikan matahari terbenam di tepi pantai pada kedua-dua petang? Berikan justifikasi anda. Okey, cuba fahamkan dulu soalan dia. Ada yang nak tanya soalan dia ni? Dia menceritakan tentang Jonathan yang nak pergi ke pantai. Okey, tapi dia nak menyaksikan matahari terbenam. Okey, awak kena faham dia ada dua pilihan kat sini. Okay, yang pertama adalah Pantai Jati, yang kedua ialah Pantai Cengal. Tapi dia suruh pilih yang mana pantai yang mana Jonathan boleh menyaksikan matahari terbenam pada kedua-dua petang. Bermaksud mesti kebarangkalian untuk hujan bagi pantai tersebut mestilah lebih apa? Lebih apa? Lebih rendah lah. Okey, jadi kita tengok kat situ. Okey, yang pertama kita tengok Pantai Jati. Okey, kalau Pantai Jati, okay, tengok Pantai Jati Pantai Jati, dia kata kebarangkalian untuk hujan bagi setiap petang adalah sama, iaitu 19/25. Maknanya untuk hari pertama, okay, hari yang pertama, kebarangkalian dia hujan adalah 19/25. Hari kedua juga sama, iaitu 19/25. Jadi apakah kebarangkalian hujan untuk kedua-dua hari tu? Okey, samalah ini. Okey, 19/25. Okey, kemudian kita tengok untuk Pantai Cengal. Okey, Pantai Cengal, dia kata kat situ, sekiranya dia bergantung pada hari sebelum dia. Jika hari sebelumnya tidak hujan, maka kebarangkalian hujan pada petang itu ialah 5/7. Okey, jadi maknanya kita ada dua kemungkinan kat sini. Okey, katakan hari sebelum yang pertama adalah hujan ataupun tidak hujan. Okey, okey, hujan makna 2/5, kalau tidak hujan 5/7. Okey. Jadi kat situ kita akan tengok. Okey, sekiranya hujan okey, dia kata kat situ pantai yang mana dia patut dipilih dan dia dah bagi tahu cuaca cerah di kedua-dua pantai pada hari sebelum. Bermaksud pada hari sebelum cuacanya adalah tidak hujan. Okey, tidak hujan. Jadi kalau tidak hujan, okay, kita akan ambil dekat bahagian bawah sajalah. Okay, sebab dia dah bagi tahu pada hari yang pertama yang sebelum tu dia memang tak hujan. Jadi bermaksud kita akan ambil kat sini. Okay, 5/7 dengan 5/7. So kita akan dapat 5/7 darab 5/7. Okay, so akan dapat berapa rasa? 25/49. Okay, kalau dua-dua tidak hujan, bermaksud kita akan dapat sini tadi berapa tadi? Kebarangkalian adalah 2/5. Okay, 2/5. So kat sini kita akan dapat 5/7 darab 2/5. So kat sini adalah 10/35. Jadi antara ketiga-tiga ni, okay, untuk Pantai Jati, dua-dua hari adalah sama, iaitu 19/25. Manakala Pantai Cengal, kalau hari pertama hujan, mungkin kebarangkalian untuk hujan adalah 2/5. Hari kedua kebarangkalian dia adalah 10/35. Jadi kita kena bandingkan. Okey, kena bandingkan
antara dua pantai itu yang mana kebarangkalian dia untuk hujan adalah paling rendah? Okay, ada yang dah jawab ni. Pantai Cengar kerana kebarangkalian hujan tidak turun 2 hari berturut-turut. Pantai Cengar adalah lebih tinggi. Betul. Okay. Jadi kita akan pilih Pantai Cengar. Sebab kita tengok kebarangkalian dia, kedua-duanya adalah kebarangkalian hujan untuk tidak turun adalah lebih tinggi. Ataupun kebarangkalian hujan tak turun. Maknanya hujan tak turun lah untuk kedua-dua pantai, dua-dua hari bagi Pantai Cengar. Jadi kita lebih pilih Pantai Cengar lah. Okay, siapa yang rasa dia tak tahu nak bezakan, okay, yang mana satu tinggi ni? Ni 19/25, 25/49, 10/35. Biasanya awak susah untuk bezakan antara mana lebih besar, mana lebih kecil kalau nombor itu adalah pecahan. Okay, jadi untuk memudahkan, tukarkan dia kepada nombor perpuluhan. Okay, tukarkan kepada bentuk perpuluhan supaya kita lebih supaya awak nampak lebih mudah lah. Okay, kalau 19/25 itu bermaksud 0.76. Okay, 25/49 itu adalah 0.5102. Okay, 10/35 adalah 0.2857. Okay, jadi kat sini kita nampak mana yang tinggi. Okay, jelas Pantai Jati lebih tinggi lah untuk kebarangkalian untuk hujan tu lebih tinggi. Maksud kita akan pilih Pantai Cengar. Okay, ada persoalan? Untuk soalan ini ada persoalan tak? Sebelum kita tengok soalan satu lagi. Okay, soalan yang keempat. Setiap pelanggan kedai naga yang berbelanja melebihi 200 akan diberi peluang memutar roda bertuah yang mempunyai 6 sektor yang sama. Okay, iaitu ini. 2 daripada sektor roda bertuah itu berwarna merah dan yang lain berwarna kuning. Okay, merah dan kuning. Okay, jika jarum putaran roda bertuah berhenti di sektor berwarna merah, pelanggan tersebut berpeluang memilih voucher tunai dari kotak A. Kalau dia berhenti dekat merah, dia boleh pilih dekat kotak A. Dalam kotak A ada voucher 50 dan 10. Okay, 20 keping untuk voucher 50, 5 keping untuk voucher RM10. Okay. Jika jarum putaran roda bertuah berhenti di sektor berwarna kuning, pelanggan tersebut berpeluang memilih voucher tunai dari kotak B. Okay, kalau dia berhenti dekat kuning, dia boleh pilih dekat kotak B. Bilangan voucher tunai yang terdapat dalam kotak A dan kotak B ditunjukkan dalam jadual di atas. Okay, seperti dalam jadual. Dianggarkan sebanyak 450 pelanggan kedai naga akan berbelanja melebihi 200. Okay, bermakna pelanggannya ada 450 orang yang akan buat putaran roda. Okay, hitung bilangan voucher tunai bernilai RM10 yang perlu disediakan oleh kedai naga. Jadi dia nak berapa jumlah voucher yang bernilai RM10 yang perlu diletakkan dalam kedua-dua kotak itu. Okay, jumlah dia. Voucher tunai yang telah dipilih akan digantikan dengan voucher yang baharu oleh kedai naga supaya bilangan voucher tunai dalam kedua-dua kotak A dan B sentiasa kekal. Maknanya, dia dah ambil, kalau katakan seorang dah ambil daripada situ, satu, dia akan ganti yang baru. Okay, maknanya bilangan sampel tak berubah. Okay, bilangan sampel dia tak berubah. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Okay. So kat sini kita akan tengok, pertama sekali kita kena buat gambar rajah pokok yang mana pertama sekali kita kena tengok kebarangkalian untuk pelanggan tersebut putaran roda dia berhenti pada ruangan berwarna merah ataupun kuning. Okay. Sekiranya merah, dia akan dapat kotak A. Okay. Dia akan dapat pilih daripada kotak A. So kotak A ada 50 dengan 10. Jadi kat situ kalau merah, kotak A. Kotak A yang mana ada RM50 dengan RM10. Okay, kalau dekat kuning,
dia akan dapat kotak B. Sama juga RM50 dengan RM10. Okey. Apakah kebarangkalian untuk dia dapat kotak merah? Okey, kotak merah ada 2 daripada 6. So bermakna kebarangkalian dia adalah 2/6. Okey. Kemudian kotak kuning ada 4 daripada 6. So kebarangkalian dia adalah 4/6. Okey, apakah kebarangkalian untuk dia dapat kalau dia dapat merah, so apakah kebarangkalian untuk dia bila dia ambil daripada kotak A, apakah kebarangkalian untuk dia dapat RM50? Dalam kotak A, jumlah dia adalah 20 tambah 5, so 25. Okey. RM50 ada 20. Jadi kebarangkalian dia adalah berapa? Kebarangkalian dia adalah 20/25. Okey. Untuk kotak untuk RM10 ada 5. Jadi kebarangkalian dia adalah 5/25. Okey. Kemudian kotak B pula. Kotak B ada, kalau dia kuning, dia akan dapat daripada kotak B. So kotak B ada berapa untuk 50? 50 ada 10. Jumlah dia adalah 30. Jadi 10/30. Ini adalah 20/30. Okey, sekarang dia kata dia nak bilangan voucher tunai bernilai RM10. Jadi kita fokus dekat yang RM10 saja. Okey. Jadi kita kena ambil kebarangkalian yang ini darab dengan 5/25 dengan kebarangkalian ni darab dengan 20/30 untuk dapatkan bilangan voucher RM10. Jadi 2/6 darab dengan 5/25 tambah 4/6 darab 20/30. Okey, dapat berapa? 23/45. Okey, itu kebarangkalian dia. Tapi kat situ dia nyatakan ada 450 pelanggan. Jadi kita perlu darabkan dengan 450. So kita akan dapat kat sini adalah 230. Okey. So 230 adalah voucher RM10 yang perlu disediakan oleh kedai Naga. So kita teruskan satu lagi soalan boleh? Ini soalan SPM. Okey, cuba tengok. Rajah 11 menunjukkan sebuah paparan heksagon dan sebuah papan pentagon. Okey. Untuk permainan dart. Nombor-nombor tertentu dicatatkan dalam setiap sektor. Okey, ini nombor-nombor dia. Papan H dan papan P. Okey, 2 dart dilontarkan kepada 2 papan dart. 2 dart dilontarkan kepada kedua papan dart secara serentak dengan syarat dart yang terkena pada nombor di atas papan H tidak boleh sama dengan dart pada nombor di papan P. Okey, maknanya kalau dia tak boleh nombor yang sama. Okey, senaraikan ruang sampel. Ruang sampel bermaksud kita kena senaraikan ke semua kemungkinan yang mungkin lah. Okay, kita boleh guna sama ada awak nak menggunakan gambar rajah pokok ataupun jadual. Okay, jadi kita senaraikan. Okay, kalau kita senaraikan menggunakan jadual, okay, kita akan dapat macam ni Okay, kita akan dapat macam ni. Nombor ini adalah papan P. Okay, papan P iaitu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, sorry ni terbalik ni. Okay, kita buat semula. Senaraikan dia. Awak boleh gunakan jadual ataupun gambar rajah pokok lah. Okay, katakan kita guna jadual. So kat sini kita akan dapat. Pastikan kita letak dekat. Sebab dia kata kat sini 2 dart dilontar kepada 2 papan dart secara serentak dengan syarat dart yang terkena pada nombor di atas papan H tidak boleh sama dengan dart pada nombor papan P. Bermaksud kat sini dia lontar pada P dahulu. Okey?
dia lontar pada P dahulu. Kenapa dia lontar pada P dahulu? Sebab dia kata syarat dia papan yang terkena pada papan H tak boleh sama dengan papan nombor yang terkena pada papan P. Jadi bermaksud, sebab itu dia punya jadual dia mesti P dekat sebelah sini. Sebab dia lontar pada P dahulu. Okay, dia lontar pada P dahulu, kemudian baru dekat H. Jadi bila P dah kena 2, H tak boleh kena 2 lagi. Okay, P kena 2, H mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6, mungkin 7. Okay. Kemudian ni pun sama. Okay. Sampel kita akan ada 25. Okay, jadi awak senaraikan dalam bentuk jadual ataupun gambar rajah pokok, mana-mana pun boleh lah. Okay, janji awak akan dapat dia punya sampel. Okay, kemudian dengan menyenaraikan kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa papan H mendapat nombor perdana dan papan P mendapat nombor ganjil. Okay, kat sini dia mesti bergantung kepada jadual tadi. Okay, kita tengok ini jadual. Okay, untuk jadual yang ini sebenarnya dia bina papan P kat sini, H kat sini, tapi dekat nombor ini dia tuliskan bahagian H dahulu. Sebenarnya ni tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Tapi bila menjawab soalan dia kata papan H mendapat nombor perdana dan papan P mendapat nombor ganjil. Kita kena kenal dulu, okay, dekat papan H, nombor perdana yang ada adalah apa? Dekat papan H. Nombor perdana dia adalah 2, 3 dan 5. Okay. Dekat papan P dia kata mendapat nombor ganjil. So nombor ganjil dekat papan P adalah, apa dia nombor ganjil dekat papan P? Nombor ganjil dia adalah 3 dan 5 dan 7. Okay. Nombor perdana dekat papan H adalah 2, 3 dan 5. Okay, jadi kita pilih dekat situ untuk daripada senarai yang ada, okay, papan H mendapat nombor perdana. Jadi kat sini H atas So nombor perdana adalah sama ada dekat 2, 3 dan 5. Okay. Kat sini dan bila dan bermaksud mesti memenuhi kedua-dua. Mesti papan H adalah nombor perdana, papan P adalah nombor ganjil. Jadi kita akan pilih yang nombor perdana dan nombor ganjil. Okay, nombor perdana ini nombor ganjil, nombor perdana dan nombor ganjil. Jadi ini nombor perdana dan nombor ganjil. Okay, nombor perdana dan nombor ganjil, nombor perdana dan nombor ganjil. Okay, kat sini nombor perdana, nombor ganjil, nombor perdana, nombor ganjil. Okay, itu sahaja yang kita adalah. Okay, betul? So berapa kebarangkalian dia? 7 tertinggal satu lagi. Okay, 7 nombor perdana juga. Jadi 7 nombor perdana dan nombor ganjil, nombor perdana dan nombor ganjil. Okay. So kita dapat kat situ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 per 25. Mesti senaraikan ini mesti ada. Awak mesti senaraikan yang ini sebab kat situ adalah markah. Kemudian kebarangkalian dia adalah 9 per 25. Okay, tengok soalan yang kedua. Hasil darab bagi kedua-dua sektor sekurang-kurangnya 20 mata. Okay, maknanya dia nak darabkan dapat 20. Sekurang-kurangnya 20 maknanya kalau lebih pun tak apa. Okay, jadi kita tengok kat mana yang sekurang-kurangnya 20. Okay, ini 7 darab 3. Lagi 3 darab 5 bukan. 4 darab 5. Ya. 6 darab 5. Ya. 7 darab 5. Ya. 3 darab 6 bukan. 4 darab 6. Ya. 5 darab 6. 7 darab 6. 3 darab 7. 4 darab 7. 5 darab 7. Dan 6 darab 7. Sorry, ini salah. 6 darab 3, 18. Bukan, salah. So, kita ada 11 So, 11 per 25. Okay, so itu sahajalah untuk hari ini. So, kita akan
tamatkan di sini saja. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan lah. Okey, terima kasih kepada semua yang dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini. Okey, dapat mengikuti kelas kita pada hari ini. So untuk akan datang harapnya lebih ramai lagi yang boleh mengikuti. Okey, so sampai sini sajalah untuk hari ini.